yang ada pengaruh barat terhadap masyarakat Melayu. Saya tahu. Apa kata kita pergi ke KTM? Boleh. Jom. Hai kawan-kawan, hari ni kita nak pergi mana? Pergi Melancong. Tapi kita 3 orang pizza. Tak siuk kan? Yalah. Jom kita cari kawan-kawan lain. Let's go. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself. Jadi sekarang kami dah sampai destinasi kami yang pertama yang memberi pengaruh barat kepada masyarakat Melayu, iaitu KTM. Jom kita pergi tengok. Caret. Okay, seperti yang kita lihat dalam video tadi, stesen kereta api Ipoh ini dibina dengan unsur seni bina gaya British yang dilengkapi dengan kubah dan menara kecil gaya Moorish. Merupakan tinggalan seni bina yang mendapat pengaruh barat terhadap masyarakat Melayu di Malaysia, iaitu stesen kereta api Ipoh. It's time that I tell you the truth. If I share my toys, will you let me stay? Don't wanna leave this playdate with you. Jom cepat. Okey, lepas tadi kita dah tengok stesen kereta api Tanah Melayu Ipoh. Kita tengok satu lagi memorial yang ada pengaruh barat, iaitu Memorial Perang British. Jom. Untuk pengetahuan semua, memorial tugu ni dibina untuk memperingati prajurit-prajurit yang telah pun terkorban sewaktu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pada sebelah bahagian belah kiri dia ni adalah nama-nama prajurit tersebut, dan kebanyakannya adalah nama-nama mereka yang daripada Inggeris. Jadi dapatlah kita lihat di sini bagaimana sesebuah negeri boleh berbina satu tugu memorial yang ada nama daripada negara asing sekiranya tiada pengaruh barat di situ. Jadi dengan adanya pengaruh barat di antara dalam masyarakat Melayu, dengan situlah daerah Ipoh, iaitu di negeri Perak, mampu membina sebuah tugu untuk mereka sebagai tanda memperingati jasa masing-masing. Ini pula adalah contoh tinggalan seni bina untuk memperingati prajurit-prajurit dalam peperangan Dunia Pertama dan Dunia Kedua. In all of my lonely nights, when I was a ghost inside, you were there for me. You were there for me. Whenever I drank too much, whenever my eyes cried floods, you were there for me. You were there for me. Jom kita next ke lokasi seterusnya. Jadi kita sudah sampai di Dewan Bandaraya Ipoh, yang ini merupakan Dewan Bandaraya Ipoh. Dewan Bandaraya Ipoh ini direka oleh seorang arkitek British yang bernama A.B. Hooper pada tahun 13 April 1871. Dia berunsurkan siri Renaissance, Romance, Mongol, Greek
contoh tinggalan seni bina yaitu Dewan Bandar Raya Ipoh. 네 눈앞에 왔잖아 내가 여기 있잖아 너의 입술로 말을 해줘 Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고 있나 봐 부는 바람에 내 맘 전할래 Love is true 간지럽게만 느껴지던 눈빛이 이제는 익숙하단 듯이 웃음 짓지 그쪽으로 걸어가기만 하면 돼라고 친구들은 계속해서 날 부추기지만 아직은 무거운 구두에 뒷굽 차라리 벗어버리고 싶은 이 밤의 끝 손을 내밀어줬으면 해 맨발로 너에게 뛰어갈 수 있게끔 복잡하기만 한 하루에 매 시간 머리를 굴리지만 난 hey. Hai, sekarang saya berada di Tugu Peringatan Bush. Tugu ini dibina pada tahun 1909 untuk memperingati Presiden pertama Perak. Siapa? Okey, J. W. Bush. Betul. Okey, patung ini mempunyai 1 loceng utama dan 4 loceng kecil yang memberikan bunyi pada setiap jam genap. Contohnya pukul 1, pukul 2, pukul 3 dan patung ini juga dihiasi dengan 4 patung terakota. Okey, 4 patung ini melambangkan 4 nilai dasar pentadbiran British, iaitu yang pertama ketaatan, yang kedua keadilan, yang ketiga ketabahan, yang keempat kesabaran. Okey, menara ini juga mempunyai 44 tokoh utama sejarah dunia. Okey, jom saya bawa anda mengelilingi Tugu Peringatan Bush ini. Jom. Ini adalah tinggalan seni bina Tugu Peringatan Bush untuk memperingati Residen pertama Perak. with you, and that's sad. 'Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better, if it just ain't right, and it's time to say goodbye. TikTok này thì phải just tơ. Bangunan yang seterusnya mempunyai kesan pengaruh barat ialah bangunan Trade Trading yang kini ialah Bank of OCBC. Syarikat Trade Trading ini ditubuhkan pada tahun 1899 oleh James Worth dari Herman yang terlibat dengan penyeboran biji timah. Pada zaman kemuncaknya, bangunan ini menyedarikan separuh daripada jualan biji timah yang dihasilkan dalam Perak. Apabila zaman biji timah merosotnya telah dijual dan pada hari ini telah menjadi Overseas Banking Corporation iaitu OCBC Bank. Ini adalah contoh tinggalan seni bina iaitu OCBC Bank. I'm OG, y'all new to the game. Baiklah, pengaruh barat bukan sahaja boleh dilihat dari aspek bangunan, juga boleh dilihat dari aspek lain iaitu aspek bahasa. Jom kita melihat dari aspek bahasa yang telah dipengaruhi oleh barat. Dari aspek bahasa pula,
Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan yang digunakan oleh rakyat di Malaysia untuk berkomunikasi antara satu sama lain dalam kehidupan seharian. Manakala bahasa Inggeris ialah bahasa yang digunakan oleh rakyat yang hidup di British untuk menjalankan komunikasi. Walau bagaimanapun, rakyat di Malaysia juga menggunakan bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dalam kehidupan seharian. Hal ini telah terdapat satu pengaruh barat yang boleh dilihat daripada bahasa yang telah digunakan oleh Melayu. Buktinya yang terdapat di belakang saya iaitu satu jalan yang terdapat perkataan yang berkaitan pengaruh barat. Dari aspek bahasa, ini ialah salah satu contoh pengaruh barat yang telah diserap dalam bahasa Melayu, iaitu contohnya dalam bahasa Melayu, jejak warisan Ipoh dalam bahasa Melayu telah diterjemahkan melalui bahasa Inggeris iaitu Ipoh Heritage Trend. Ini ialah salah satu pengaruh barat yang telah dipengaruhi dalam bahasa Melayu. Ini ialah contoh tinggalan bahasa di jejak warisan Ipoh. Having no regrets is all that she really wants. The pain I only getting older, baby. And I've been thinking about you lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Okay guys, kita dah sampai di Karat Cafe. Okay, kita boleh tengok seni bina ni, cafe ni bercirikan dan bertemakan Melayu, dan juga kita boleh tengok sana ada diselitkan English style sikit, dan kita tengok apa makanan yang ada kat dalam. Let's go. Sebenarnya kita berada di Karat Cafe Ipoh, di tengah bandar Ipoh. Okay, sekarang saya akan menunjukkan beberapa pengaruh barat dari segi makanan dan cara menggunakan cutlery, juga pengaruh dari barat. Yang terdapat pengaruh barat contohnya makanan spaghetti, chicken chop, steak, lasagna, spaghetti, salted egg yang merupakan tarikan di Karat Cafe ini. Walaupun kita boleh tengok suasana cafe di sini adalah bertemakan dan bercirikan seni bina Melayu, tapi makanan yang terdapat pada menu di kedai ini merupakan ataupun terdapat pengaruh barat dan Turns out people lie. They said to snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2, where are you? It's you and I. lain daripada makanan-makanan yang terdapat di sini mendapat pengaruh barat, ada satu lagi benda iaitu penggunaan cutlery. Ini juga pengaruh dari barat. Antara cutlery ialah sudu, garpu dan pisau ni digunakan oleh orang barat ketika makan. Okey, saya akan tunjukkan cara penggunaan cutlery ni waktu makan. Adalah pengaruh barat dari aspek makanan dan cara makan. Oceans in between us, and away the shore. There's a gate I see, there's a way for me. Now this one sits here and whispers things to me. Now I got the devil inside. This one made a pig of me. This world is for
sememangnya tidak dapat dikecualikan apabila kita berborak berkaitan dengan pengaruh barat ni rakan-rakan. Sebagaimana tekstur chicken merupakan salah satu jenis makanan segera yang menjadi idaman masyarakat Melayu. Malah tidak mengira bangsa. Dapat kita lihat pada menu-menu yang dihidangkan ada bermacam-macam jenis makanan segera yang mudah untuk disediakan. Seperti ayam, kentang, air bergas dan sebagainya. Makanan segera ini sebenarnya dimulakan oleh mereka daripada barat yang dibawa ke negeri Ipoh Perak. Okay, what up geng? Hari ni kita akan teruskan misi kita untuk mencari pengaruh barat yang ada di sekitar Ipoh ni geng. Kalau semalam kita dah tengok dari aspek seni bina, makanan dan bahasa. Okey, hari ni kita akan tengok dari aspek perubatan, pendidikan dan juga hiburan. Let's go. Hai, hari ini saya dan kawan-kawan pergi ke Perak Turf Club. Perak Turf Club ini merupakan salah satu pengaruh barat dari aspek hiburan. Perak Turf Club ialah kemudahan perlumbaan kuda bakal turf yang utama di Ipoh Perak, Malaysia. Kelab ini adalah sebahagian daripada Persatuan Lumba Malaya yang ditubuhkan pada tahun 1884. Ia merupakan kelab rumput eksklusif pertama yang pernah dibina di Perak. Tubuhan Perak Turf Club ini adalah idea utama Sir Francis Whiteham yang meminati sukan lumba kuda. Padang perlumbaan baharu ini terletak di Jalan Air Terjun, kemudian ditukarkan kepada Jalan Padang Lumba berhampiran Taman Tasik. Pada tahun 1886, kuda-kuda Burma menyediakan kebanyakan perlumbaan dan perjumpaan-perjumpaan terutamanya adalah untuk fungsi sosial. Kelab turf ini menarik minat orang dari semua kelas, terutamanya orang Cina untuk bergaul kerana loteri dan juga berjudi sebagai hobi kegemaran mereka. Sir E.W. Bush merupakan seorang peminat perlumbaan kuda yang akan pergi ke kelab turf yang jauhnya hanya untuk menyertai kejohanan utama perlumbaan kuda ini. Jadi, Perak Turf Club ini merupakan pengaruh barat yang ada di Ipoh Perak. Okey, sekarang kami berada di destinasi yang seterusnya iaitu Lost World of Tambun. Lost World of Tambun ialah sebuah taman tema air yang terletak di Tambun, Ipoh Perak. Lost World of Tambun memang masih mengekalkan ciri-ciri seni bina purba ala purba Mesir. Taman tema ini memang beraura mungkin disebabkan dikelilingi bukit batu kapur yang berasal 400 juta tahun dan hutan khatulistiwa semula jadi. Di sini terdapat jungle wave pool, adventure river, petting zoo dan lain-lain lagi tarikan yang menarik minat masyarakat Melayu untuk datang melancong di sini, dan ini merupakan pengaruh barat iaitu budaya hedonisme. Baru-baru ini saya ada menyertai satu program iaitu program Kereta Api Sarung 2022 yang dianjurkan oleh Loko.my di KTM Ipoh. Apa yang uniknya program ini, kalau dapat kita lihat, mereka menyelitkan kain sarung sebagai teras utama program. Maknanya setiap peserta dalam program ini perlu membawa sarung, perlu memakai sarung, mesti ada unsur sarung dalam pemakaian mereka.
Tujuan mereka untuk program ini sebenarnya untuk memartabatkan kain sarung itu sendiri di mata orang kita sendiri. Kerana dapat kita lihat orang Melayu sekarang dah malu untuk menggayakan kain sarung. Bukan saja kain sarung, baju kurung, baju Melayu pun susah nak jumpa untuk ke bandar-bandar sekarang. Tapi kalau dapat kita lihat, terdapat juga pengaruh barat yang diselitkan dalam program ini. Contohnya aktivitinya tari menari selain berjalan ke bandar-bandar. Dan tema retro ini sendiri sebenarnya merupakan pengaruh dari barat yang dipopularkan di sana pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Dan tema ini mula masuk ke tanah Melayu pada 1980-an. Ciri-ciri tema ini berpakaian seluar Yankee, seluar bootcut, seluar jean, baju bunga-bunga, baju ketat, memakai bareta macam berada ni. Dan ini adalah rakaman yang sempat saya ambil sewaktu program-program ini dijalankan. Seterusnya, kita tengok kesan pengaruh barat dari aspek hiburan iaitu Ruby Cinema. Ruby Cinema adalah salah satu pawagam lama yang terletak di pusat bandar Ipoh yang didirikan oleh arkitek painter Michael Evenson yang datang ke Tanah Melayu pada tahun 1928 dan telah menjadi tempat menonton filem bagi masyarakat Melayu. Terdapat pelbagai filem telah ditayangkan di Ruby Cinema ini. Contohnya, filem musikal Rosalie iaitu filem pertama yang ditayangkan pada pembukaan rasminya. Walaupun pawagam ini kini dijadikan kedai perabot, namun perkataan Ruby masih lagi boleh dilihat di atas bangunan tersebut. Semalam kan kami lihat pengaruh barat dari aspek bahasa pada logo di jalan. Ingatkah nama logo jalan itu? Ingat kan jejak warisan Ipoh? Ya, betul-betul. Jom kita pergi ke tempat pelancongan yang seterusnya. Ni kan papan tanda yang ada pengaruh barat. Ya, betul-betul. Papan tanda di jalan ini yang ditulis dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pusat perdagangan Greenhouse dalam bahasa Melayu telah diterjemahkan melalui bahasa Inggeris iaitu Greentown Business Center. Gabungan kedua-dua bahasa ini terbuktinya pengaruh barat memberi kesan kepada budaya Melayu, terutamanya dari aspek bahasa. Hospital ini macam ada pengaruh barat. KPJ Ipoh Specialist Hospital ini merupakan pusat kesihatan swasta di Perak. KPJ merupakan bahasa Melayu yang ditulis dengan akronim iaitu Kumpulan Perubatan Johor, manakala Specialist Hospital ditulis dengan bahasa Inggeris. Gabungan kedua-dua bahasa ini terbentuklah KPJ Specialist Hospital. Jadi terbuktilah bahasa Melayu telah dipengaruhi oleh bahasa Inggeris, iaitu penggunaan bahasa Melayu yang dicantum dengan bahasa Inggeris. Seperti dalam Perlembagaan Malaysia sendiri juga ada memartabatkan bahasa Melayu, memperkukuh bahasa Inggeris dengan tujuan lahirkan murid yang dapat menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan fasih dan yakin.
Maka terbuktinya kesan pengaruh Barat terhadap penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat di Ipoh. Dari segi perubatan, sejarah Hospital Fatima bermula pada tahun 1952. Apabila Brothers of Mercy datang ke semenanjung tanah Melayu selepas dihalau oleh komunis Cina. Pada tahun sebelumnya, Brothers of Mercy bekerja di Catholic Welfare Service. Mereka menyediakan perkhidmatan perubatan kepada pendidikan di daerah Kinda dan Provinsi Wesley. Mereka diterima baik oleh penduduk di sana dan digelar sebagai The German of Doctor. Di sebagian Brothers of Mercy ini mendapat sambutan baik. Mereka membuat keputusan untuk menubuhkan sebuah hospital di Malaysia. Pada tahun 1956, idea untuk membina hospital di Ipoh telah dicetuskan. Namun demikian, mereka mengalami masalah kewangan dan akhirnya mereka mendapat bantuan kewangan daripada Jerman, di mana jawatan kuasa pengumpulan dana telah dibentuk. Pada tahun 1969, tindakan mereka selaras dengan misi pengasas mereka, yaitu Peter Freyhofen. Misi mereka ialah menjaga pesakit sebaik mungkin dari setiap aspek. Seterusnya, nama Hospital Fatima. Fatima berasal daripada Our Lady of Fatima di Portugis sebagai tapak pelancongan yang terkenal pada tahun 1974. Pada tahun 1974 juga semua peralatan perubatannya adalah dari Jerman. Pada tahun 1983, mulanya jawatan disandang oleh 12 Brothers of Mercy dan 5 Franciscan Sister dari Southampton, Jerman, tetapi mereka terpaksa meninggalkan negara. Kesan pengaruh Barat terhadap masyarakat Melayu dari aspek pendidikan. Dapat diperhatikan dahulu, masyarakat yang berlainan agama ini kebiasaannya akan berbeza tempat mereka menuntut ilmu. Sebagaimana mereka agama Islam, kebiasaannya akan berkumpul di kawasan dipanggil istana dan gurunya pula dalam kalangan ustaz dan ustazah. Manakala bagi mereka yang selain daripada agama Islam seperti agama Kristian, kebiasaannya akan berkumpul di satu tempat yang dipanggil gereja dan pendidiknya pula adalah dalam kalangan biarawati mahupun paderi. Kini segalanya telah berubah. Tiada lagi pengasingan tempat belajar mengikut agama masing-masing. Namun semua bangsa mahupun agama bersatu dalam sebuah tempat pendidikan. Sebagaimana di paparan SJKC Ave Maria Convent yang merupakan salah sebuah sekolah yang mempunyai pengaruh Barat. Dan seterusnya dapat lihat sekolah St. Michael yang berada di Ipoh, Perak. Untuk pengetahuan semua, sekolah St. Michael ini telah pun dibina sejak tahun 1912 lagi dan pada asalnya dia telah pun diasas oleh 2 orang paderi ataupun mubaligh yang bernama Father J.B. Coppin dan juga Father Visitor Jim Bryan. Walaupun kita perhatikan sekolah St. Michael Ipoh ini diasaskan oleh mereka yang beragama Kristian, namun sehingga kini mereka tidak lagi mengambil hanyalah mereka beragama Kristian, namun turut disertai oleh pelbagai bangsa seperti bangsa Melayu, Cina dan India sebagaimana dipaparan, termasuklah pelajar maupun gurunya. Dan tidak terkecuali di negeri Perak ini, iaitu di daerah Ipoh juga, salah satu sekolah iaitu MJS Ipoh yang telah dibina pada tahun 1897 merupakan salah sebuah sekolah juga yang mempunyai pengaruh Barat yang dapat kita perhatikan. Dan sama juga masih lagi sehingga kini ada pelbagai bangsa dan kaum yang bersekolah di situ, termasuklah dari segi pelajar maupun guru tersebut maupun pekerja. Kaum Cina, India dan Melayu bersatu di sebuah sekolah yang sama untuk mempelajari ilmu-ilmu sama ada ilmu matematika, ilmu sains maupun bahasa Melayu dan juga ilmu agama.
Baiklah, seterusnya, pengaruh Barat di Bandar Ipoh juga dapat dilihat dari aspek nilai. Seperti yang kita tahu, masyarakat Melayu menganut agama Islam, manakala kebanyakan masyarakat Barat menganut agama Kristian. Dalam video ini dapat dilihat gereja Seventh Day Adventist terletak di sebelah Istana Al-Ridwan, Perak. Dan pembinaan istana di sebelah gereja ini tidak menimbulkan sebarang isu. Ini menunjukkan bahawa masyarakat Barat dan masyarakat Melayu dapat hidup bersama dengan aman. Okey, baiklah. Itu sahajalah daripada kita punya sesi jalan-jalan kita di mana kita dapat lihat kesan pengaruh Barat terhadap masyarakat Melayu dari pelbagai aspek. Antaranya adalah seni bina, tinggalan, Pakaian. Makanan, adab dan bahasa. Sekian, terima kasih. Bye. Cause I got the keys, baby. Don't wanna wake up one day wishing that we can tomorrow.